Kenapa teruk sangat muka ni? Hi Uncle Zizan, happy fasting. I love you. Hi Natalie, I love you too. Thank you very much for your wishing. Natalie puasa, okay? Natalie and Vanessa, dua-dua please puasa. Hey yo guys, what's up? Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Sorry tadi, yo. Sorry tadi tengah buat video yo guys. So yo guys tengah buat apa? Assalamualaikum, salam Ramadan, salam Jumaat. Puasa tak semua? Everything is good? Everything is okay? Pastikan semua puasa Jangan tak puasa guys. Wow. Oh my god. Lagu tu. Kejap. Jap. Apa? Allahu Akbar. Nak alamat pula. Lupa alamat. Kopi. Aduh, mana pergi? Kurta Arnab Ida. Bukanlah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum anda semua. Bagaimana dengan hari pertama Ramadan? Semua okey? Ramadan hu ya habib. Bergerak ya. Hu ya habib. Ini kena ringan ya. Ini kena ringan kalau nak nyanyi logat. Marhaban ya. Okay, ni kena ringan. Kalau kata nak nyanyi, aku nyanyi awal sangat kang, dahaga kang. Kalau nak nyanyi lagu Arab kena ringan. Marhaban ya nurul aini, marhaban janah. Gitu. Dal Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban janah. Dal Husaini, marhaban ya. Okay, yang mana netizen di bulan Ramadan ini bertaubatlah. Ya. Nanti kalau kata apa yang anda cakap tu semua benda mendapatkan pahala orang, menghilangkan pahala anda, membanyakkan dosa anda, ya Allah. Gitu kan. Jangan sesuka hati berkata-kata, jangan sesuka hati menulis perkara-perkara yang tidak elok, yang tidak baik ya di media sosial, sebab ini adalah bulan Ramadan. Allah dah tarik sikit ni. Tapi di dalam apa yang Allah tarik itu, Allah memberi lagi orang kata kemuliaan dan juga perkara-perkara yang baik. Alright? Begitu katanya.
Banyak pula mesej masuk time nak live ni. Geramnya. Ha, itu cerita dia. So guys, di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ni, korang buat apa? Apa plan korang? Nara Dennis saya jadi viewers kita. Kita Nara Dennis sekejap untuk live. Suka-suka hati dia live. Dia tengok viewer kita. Dia decline lah. Geram pula aku. Aku takut. Mesti tak mandi lagi. Nora dia ni bukan mandi awal-awal. Kenal perangai dia. Babe, I tak mandi lagi, babe. Babe, I tak mandi lagi lah, babe. Babe. Geramnya aku. Babe, I semalam sahur. Ingat kita tak sahur ke? I semalam sahur, kita enjoy masa sahur tu. Ayolah kau, Nora. Geram je rasa. I enjoy lah masa sahur I dengan suami I enjoy. I buat stick, I buat stuck stick. Semua I buat. Nora Danish kan? Nora Danish. Tengok dia ada viewer lagi. Dia view lagi memang dia. Dia tengah view lagi. Biar dia lah. Dia tak nak live dengan kita. Suka hati dia lah. Tapi dia kan Nora Danish. Babe, babe. Look I do. Prak. And then sana kek. Babe, I buat TikTok masa I tu. I sahur Nora Danish. I sahur, I buat TikTok. I lupa sahur. So, sahur makan apa? I makan TikTok je lah. Nora Danish. Allah Akbar. Tapi dia cute. Dia sangat cute. Nora Danish sangat cute. Dekat set macam budak kecil. Padahal apa ni? Dia komen ni. Nora Danish komen. Nora Danish komen lah. Itu Nora Danish. Dekat set dia suka borak. Macam you lah cute. I macam you, cute. You macam I kan macam you. Okay, kenapa you tak jawab? Kenapa you tak jawab I nak jet live dengan you? You tak mandi lagi kan? Babe, I tak mandi lagi. Cek. Like I should. Tak. No Danish. Dia ke tengah sahur macam tu tak makan lah bos ni. I masak. I masak, I buat TikTok semua. Lepas tu tahu azan dah. Lah, I ingatkan azan subuh. Azan Zuhur. My God, Nora. What's wrong with you, Nora? Gitu. Nora dalam grup. Kita orang ada grup. Grup kita orang. Dia gelak je kerja. Kalau dia masuk, dia komen serius, saya pun komen yang tak serius sikit. Dia gelak. Nora Danish. Itulah Nora Danish. Kita tak sabar nak tunggu Polis Ibo 3 bakal keluar nanti. Aduh. Khairul. Orang tahu lah bini orang. Kecoh pula. Bini orang. Tahu lah satu Malaysia tahu. Kau je tak tahu. Kau je baru tahu. Kecoh lah. Apa? Netizen pun ni. Tak apa. Chill lah. Orang dah kenal lama dia. Tiba. Abang Zul. Ya, kita live dengan Abang Zul Yahya. Tengok Abang Zul Yahya di bulan Ramadan yang mulia ini. That's my idol, Abang Zul Yahya. Let's go, we talk with Abang Zul Yahya. Abang Zul angkat, Abang Zul kalau Abang Zul berani. Kita berborak, bercerita bulan Ramadan yang mulia ni. Mana Abang Zul? Like I should. Habibi. Tu dia Abang Zul masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Lain Abang Zul tak okey ni. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Zul tak okey lah. Abang Zul. Tak okey lah Abang Zul. Kalau okey dia dah masuk Abang Zul. Abang Zul ni antara artis yang saya gemari. Di mana hari ni dia tak pilih duniawi, dia pilih perkara akhirat. Itu paling penting. Nasihat-nasihat dia saya selalu dengar, saya selalu tengok. Saya selalu orang kata ambil tahu tentang perkembangan Abang Zul. Dia cool lah, dia steady sekarang lah. Dia tak kisahlah. Dia percaya pada Allah, dia percaya pada rezeki.
That's Abang Zul. Abang Zul, I love you. Di bulan Ramadan, di hari Jumaat yang mulia ini, saya doakan Abang Zul sihat, sejahtera, dimurahkan rezeki dunia akhirat, dijauhi api neraka dan juga dijauhi siksa kubur. Dan apa yang Abang Zul doa dan Abang Zul inginkan yang baik-baik, saya minta Allah yang kata makbulkan doa-doa tu. Amin amin ya rabbi amin untuk Abang Zul. I love you Abang Zul. Tak apa, kita dapat live nanti kita roger-roger. Abang Zul DM saya ke saya DM Abang Zul. Kita share nombor Abang Zul Kita share apa yang perlu, apa yang patut. Alright Abang Zul. I love you. I love you so much. Kita ada Mawi in the house yo. Yang rupawan. Itu lagu Mawi. Mawi in the house. Mawi penakut angkat call Mawi penakut, tak berani, dia tak berani dia. Sembang je Mawi ni sembang je. Tak ada nak berani nak angkatnya. Itu memang tengah pakai kupiah semua, tak pakai baju nampak. Pakai baju semua benda. Sudah nampak. Baju sikit. Tak adalah. You late lah Mawi. Kan? So itu kita cerita tadi pasal Nora Danish. Kita cerita tengok bodoh lah Zizan. Jangan tulis bodoh lah di bulan Ramadan ni. Jaga bahasa. Ya Allah. Jaga bahasa. Tu dia. Dia jawab. Mesti tak pakai baju ni, bang. Oh bang. Bang. Zan. Tak pakai baju ni. Confirm ni. Ya Zan. Ya bang. Cerita Zan. Mana tu? Mana Zan? Zan. Apa tu? Viewer tu? View apa tu? View apa tu? Siling. Apa hal? Tak pakai baju tu? Pakai. Batu. Gelap lah Zan. Nampak lah. Ni nampak. Nampak. Kat mana ni? Kat rumah. Kat KL ke kat Johor? KL. Oh, KL. Nampak je bang. Nampak Okey bang. Suara dengar? Dengar semua dengar. Okey. Macam mana first day puasa? Air nampak luar biasa tak? Air. Okey lah puasa. Kan? Puasa. First day biasa je bang, tak rasa sangat bang. Sama je lah puasa kan. Yelah, kita pun bulan biasa pun kita puasa lah bang. Kita tak rasa apa lah bang kan. Tu dia. Itu yang tahu. Macam awak dia lain kan. Tak pernah cerita buat amal. Bagus kan. Tak pernah bang, saya macam itu bang. Macam riak pula. Kita tu nak pergi mana tu? Luar kan. Nampak dengan phone je. Ada buat online kahwin ke? Ada? Tak ada? Okey. Keluar. Ya sayang. Puasa kau? Okey, bagus. Alah. Anak bang? Anak. Apa orang anak bang? Kezizan. Alah. Abang rumah kat mana bang? Dia dekat Bangi. Oh, dekat Bangi. Payah. Besar rumah bang? Tak adalah. Boleh lah. Mana boleh mahu lah, pagar boleh emas tu? Pagar pun Mana? pergi buat dekat tu. Habis jual tu. Saya. Dong ambil stand tu je. Lengur dengan ni. Zaz, kat mana? Saya dia duduk Laman Glamary bang. Oh. Dah lama duduk situ Saya 4 tahun ke 3 tahun lebih kurang. Oh, okey. Rumah beli Boleh rumah lah. beli Dulu saya duduk rumah ni, abang ingat tak rumah AF bang? Rumah AF dekat apa tu? Allah Akbar. Apa nama tempat tu? Dekat Mines Ni. Mines Wonderland. Bukan Mines Wonderland. Rumah Maestro dulu tu. Rumah Maestro? Dekat Bangsa. Dekat atas bukit tu apa? Ni bila?
AF abang pun nak duduk situ. AF situ siapa duduk? Felix duduk situ. Rumah kondo tu. Dekat pantai dalam Pantai dalam, betul. Pantai Hill Park. Okay, pantai Hill Park. Saya duduk situ lah dulu. Sekejap. Saya keluar Raja Lawak, saya duduk situ. Okay. Baru cerah sikit bang. Tak tolak pun. Masa tu sewa rumah tu Sewa ataupun dia bang, bagi? mana ada duit zaman tu. Tapi sekarang dah beli rumah kan? Adalah bang, sikit-sikit. Beli okey rumah-rumah tu. flat. Rumah-rumah yang mana mampu je bang. Kena beli tu. Adalah bang, boleh lah bang. Bagus. Tambah pula keadaan macam gini bang kan. Kita kena jimat-jimat ni. Keadaan macam gini. Jangan duduk syok-syok sangat. Shopping ke membeli ke semua benda. Betul. Kita tak tahu ni sampai bila kita punya ekonomi ni kan. Betul. Kalau kata banyak-banyak link pun buat serabut juga. Baca link tu kata ekonomi makin merosot lah semua benda. So abang kena advice bang orang, peminat-peminat kita semua. Jangan banyak baca semua benda. Nanti takut tu lebih daripada apa yang berlaku. Last sekali sebab semalam saya ada dengar orang bunuh diri dekat Singapura pun ada, dekat Malaysia pun ada. Ada bang. Kenapa dia bunuh diri? Stres. Oh, okey. Kalau anak-anak bising marah-marah anak semalam saya baca dalam group kawan-kawan saya dia kata anak kawan dia, anak jiran dia kata marah-marah semua benda. Keadaan sekarang tak boleh buat main lah. Jangan main-main lah. Betul. Betul. Tapi rasanya lama lagi ni PKP ni. Semalam dah sambung sampai 12 Mei kan. Kerajaan dah beritahu kan. PM kita beritahu semalam. Selagi kes tak habis kan. Yelah, tapi dia dah turun ni. Semalam 70 lebih. Sebelum tu 50, 57, lepas tu 70 lebih semalam. Sebelum ni 500, 400. So sekarang ni dah makin turun. Tapi tak semestinya ataupun bermakna kita boleh keluar rumah suka-suka hati bang kan. Betul. Itu. Cuba duduk rumah abang, tak keluar, tak balik kampung lah. Mana boleh balik kampung? Tanya je, nak try bang, nak tengok abang. Try. Itulah bang. Tapi abang ingat tak saya bang, masa abang saya mula-mula masuk Raja Lawak bang? Ingat lah, kenapa Masa dekat Maestro. Okey. Ingat tak? Masa tu zaman tu, tak ingat bang kan? Ingat. Apa tak ingat? Ingat. Sebab setengah hati dia lupa diri bang. Ada saja. Try. Masa tu saya tengok Mawi bang, saya terkejut bang. Mawi lah, alamak, Mawi lah. Memang terkejut lah bang. Saya jumpa kat Maestro. Masa tu Freddy. Freddy Fernandez. Saya jumpa. Saya baru jadi AF kan. Baru jadi AF. Baru jadi artis lah masa tu. Lepas tu dah sign saya kontrak semua benda. Pergi office. Lepas tu orang kata, naik atas doh. Mawi ada kat atas. Terus saya naik bang. Saya jumpa Mawi. Saya ingat Mawi macam mana. Bang, Mawi makan Maggi masa tu bang. Makan. Uish, tu sampel gila. Baik bang. Tu abang rezeki tak putus bang. Abang sampel daripada dulu sampai sekarang. Itu bang. Abang kena share dengan orang tu. Betul. Dia bukan kita famous atau tak tau. Kita punya kehidupan harian tu happy bang kan. Benar bang kan? Ke macam mana? Sebab saya pernah tengok kisah Michael Jackson. Actually Michael Jackson dia kata dia famous dia kata, tetapi dia tak ada birthday. Birthday dia tak ada orang sebenarnya. Birthday dia tak boleh sambut macam orang, boleh lepak kat luar semua benda. Michael Jackson sedih sebenarnya kisah-kisah dia. Dia tak ada Christmas. Christmas dia tak boleh sambut macam orang. Nak main-main salji semua, lepak semua. Benda tu pun Allah bagi dia punya Allah tarik kat sini. Sebab dia punya Michael Jackson ni populariti dia satu dunia kan. Betul. Jadi dia tak boleh keluar suka-suka hati. Bukan apa, pasal kalau dia keluar dia tak boleh jadi orang biasa lah berjalan tu. So tu yang kadang-kadang dia keluar pakai purdah. Semua orang kalau orang tahu cerita dia lah. Dia tutup muka dia apa semua kalau dia keluar. Jadi orang tak perasan ni kan. Tak tahu macam Zizan sekarang mungkin dapat benda tu kot dekat Malaysia kan. Saya kena handle lah bang. Kena pandai handle lah benda tu. Kadang-kadang kita rindu nak hidup macam nak relax semua benda kan. Tapi yelah ada setengah time tu boleh, ada setengah time tu tak boleh. Tapi kalau kata kawasan rumah ni
Saya dah biasakan keluar semua benda. Tapi ada juga, Zizan duduk sini. Dah 4 tahun dah. Zizan duduk sini ke? Weh, Zizan lah. Lepas tu kecoh. Tapi saya cakap layan. Maknanya sebenarnya cara kita layan orang tu macam mana? Artis ni kan. Kalau kita layan dia macam as a peminat, dia akan jadi dia jadi peminat. Tapi kalau kita layan sempoi, dia pun feedback dengan sempoi. Sekali boleh lepak kat kedai tu, relax je. Tapi kalau kita layan siapa nak bergambar, kena satu seorang-seorang. Tiba-tiba dia orang sendiri kita didik macam peminat kan. Jadi susah. Tapi kita relax, bang. Air bang, minum apa? Ni. Lama-lama jadi kawan. Tapi pernah rasa kan? Tapi pernah rasa macam penat tak kan? Penat tak macam melayan? Pada saya kalau setiap apa yang berlaku, saya cerita mungkin bunyi lain sikit. Setiap apa yang berlaku, kalau kata benda yang mungkin sebelum saya mengeluh, saya kena fikir dulu apa yang baik. Saya suka fikir macam tu. Apa faham maksud saya? Okay. Kalau kata jadi benda ni kan, jadi benda ni kadang-kadang sebelum saya penat tu saya fikir, saya ni dah lah tak belajar tinggi, tapi Allah bagi rezeki begini. Tetapi bila Allah diduga begini, pada saya bersyukur je lah. Saya tak perlu rasa penat lah. Saya perlu rasa macam, it's okay. This is price you have to pay. Faham maksud saya? Faham. So sampai tu masa saya pun relax. Saya tak ada rasa penat. Saya layan je benda ni sebab kerana saya layan benda ni, saya dapat peminat yang ramai. Dan saya dapat peminat yang ramai, saya dapat job yang banyak. Saya dapat rezeki yang okey. Sebab saya tak belajar tinggi bang. Sama lah. Saya pun tak belajar tinggi, tapi Allah bagi kita rezeki macam ni. Pada saya, kalau kata dugaan datang sikit-sikit tu, syukur je lah. Jangan mengeluh. Saya takut kalau kita mengeluh, Allah tarik. Kita mengeluh, Allah tarik. Kita tak tahu kan. Tapi macam mana nak elak rasa macam, yelah, macam sebelum ni orang tak kenal kita. Lepas tu tiba-tiba diangkat macam orang gila dekat kita lah tentu kan. Macam mana nak hilangkan rasa macam angga tu kan. Riak ke apa? Riak lah. Pada saya kadang-kadang benda tu macam tak boleh kontrol kan. Macam mana kontrol benda tu? Kalau tanya saya bang kan, saya bukan kata baik sangat, tapi saya selalu tengok kisah Rasulullah bang. Rasulullah lagi hebat peminat dia bang. Rasulullah lagi hebat bang. Lagi hebat peminat dia tu. Kalau nak bandingkan kita ni ayam lah. Abang tengok dia daripada kalau kita ikut penulis Inggeris pun pernah menulis orang yang paling banyak peminat ialah Rasulullah. Orang yang paling banyak pengikut ialah Rasulullah. Dia tak ada pun sampai hari ni ajaran dia kita pakai bang. Dia tak ada pun kita percaya dengan ajaran dia. So dia lagi ramai peminat. Nak bandingkan kita lah. So kenapa kita perlu rasa angga ke, rasa riak ke? Kita ni kecil je bang. Kecil. Betul. Dia contoh paling baik dalam dunia memang dia lah kan. Saya rasa dia lah. Saya tak betul lah tu. Orang lain ada contoh kan. Betul. So kita jangan ada rasa riak, jangan rasa sombong. Tapi kadang-kadang diduga juga. Kadang-kadang orang datang, "Woi, hidung besar. Woi, itu ini kan." Kadang-kadang saya, Allahuakbar. Tapi istighfar. Lari cepat-cepat. Marah juga kan kalau orang cakap hidung besar apa semua Marah? Rasa juga bang. Rasa tak dihormati lah. Faham tak? Ada juga. Kita kan manusia bang kan. Tapi kadang-kadang kita dengan mak. Abang bayang tak? Abang keluar dengan mak abang, tiba-tiba orang sama, "Woi, Mawi. Woi, ini kan." Ada. Biasa. Kan? Tapi kadang-kadang kalau dalam awak punya lawak kan, awak main-mainkan juga pasal hidung awak tu. Saya tak main, orang sebelah main. Kadang-kadang saya senyum je, layan je bang. Tapi kalau kata level kita dah di plan dalam skrip, atau saya dengan Johan, kita dah rasa okay, it's okay. Ini kita punya konten. Itu lain. Tapi kalau kata budak yang muda pada kita, yang contoh kita tengah dating lah katakan bang. Kau faham tak? Kita tengah dating ataupun kita tengah keluar dengan mak kita ke. Orang tepuk-tepuk bau tengah makan, macam ambil gambar semua benda kan. Kan itu manage. Tak salah pun kalau dia tegur baik-baik, betul tak bang? Betul. Kalau abang ada peminat, abang rasa abang buat macam abang meminati seorang artis, abang rasa abang tegur macam tu tak? Abang rasa abang tegur macam tu tak bang? Tak over kot. Kan kita cakap bang, boleh tak ambil gambar bang, sekeping bang, saya minat abang. Mungkin kita cakap macam itu, betul tak? Betul. Sebab saya datang dulu daripada orang biasa. Saya minat
Saya minat senario, Chef Wapek. Yeah. Saya minat abang kan. Ni serius tak tipu ni hari Jumaat ni bang. So macam mana saya tegur abang dulu? Saya tak ada gurau-gurau orang-orang, saya tegur baik-baik semua benda. Even senario walaupun dia komedian, saya tak layan komedian macam mana orang layan komedian. So saya mengangkat sebab pada saya first yang paling utama ialah kita punya rezeki ataupun anugerah yang paling besar ialah talent bang. Talent abang masuk universiti, abang pergi belajar mana takkan dapat bang talent. Sebab talent ni adalah satu bakat. Itu anugerah Allah. Yang dia bagi betul-betul kat kita, dia bagi ni. Kalau kita tak ada talent, kita pergi asah macam mana. Tapi kalau Allah tak bagi vibe ataupun tak bagi aura pun kita tak dapat apa pun. Tapi kalau talent dengan rezeki dapat digabungkan dengan aura sekali, maksud macam mana kita nak create hati peminat. Peminat ni kita tak boleh nak paksa bang. Kau kena minat aku tau. Kau kena minat aku tau. Tak boleh. Jadi bila kita dah duduk tempat ni, saya rasa tak salah pun kita hargai. Tak salah pun kita tak sombong. Tak salah pun kita layan. Tak salah pun kalau kita diduga istighfar je. Relax. Itu pendapat saya lah kan. Yelah. Tapi nak dapat benda tu, nak dapat benda tu bukan senang tau. Betul. Nak dapat tu benda tu bukan senang. Tapi kalau dia nak tarik pun tak susah. Pun anytime juga sebenarnya kan. Tak susah kalau nak tarik. Betul. Nak tarik anytime juga. Tapi saya duduk dalam industri ni macam saya belajar. Saya tengok orang mula-mula sebelum naik, duduk abang-abang dengan kita. Bila dah naik, terus aku kau. Saya pun okey je. Lama dah jadi kekuat sikit. Lepas tu lama-lama Tuhan tarik. Saya pun jangan risau. Saya macam kau boleh nak siap ubah benda yang tidak baik. Tengok cermin apa yang aku tak kena. Kenapa Allah bagi aku begini, kenapa Allah bagi dia begitu. Mungkin ada benda yang tak kena lah. Itu pada saya lah. Ni ada orang tanya bang, apa pandangan Zizan dengan keadaan Ustaz Abid Liu? Ada orang tanya bang. Ini soalan yang baik ni. Abang nak komen tak pasal Ustaz Abid Liu ni? Ustaz Abid Liu ni kenapa? Kenapa orang... Okey, dia buat amal jariah. Dia post dekat dia punya media sosial. Dan ramai yang kecam ni lah, kata dia riak, menunjuk itu ini. Ada few benda lah, wallahualam lah selebihnya. Tapi dia dikecam dan sekarang ni dia tengah minta maaf. Dia kata dia silap, dia lemah. Saya tengok abang punya pandangan macam mana? Kita ni tak boleh menilai orang sebenarnya. Kan siapa kita nak menghukum orang tu riak ke nak menunjuk ke apa. Kan kalau kita tengok style Ustaz Abid Liu, dia memang buat, kalau dia tunjuk dengan perbuatan tau. Betul. Dia punya betul. Dia berdakwah dengan perbuatan lah. Betul. Kan. So sebenarnya kita yang tengok ni sebenarnya diuji juga. Diuji juga. Kenapa kita hati kita ni bila kita tengok dia buat baik, hati kita cakap apa? Hati kita cakap Alan tunjuk baik tu. Nampak tak? Itu problem tu. Itu problem dekat dalam tu. Betul. Dekat dalam tu dia ada suara kat dalam kita, dalam diri kita ni ada suara baik, suara jahat. So kalau kita tengok orang tu berjaya, contoh tengok Zizan berjaya, hati kita cakap apa? Kalau cakap alhamdulillah okey, itu bertanda baik lah. Betul. Tapi kalau hati kita cakap alah dia ni dapat lebih-lebih pula, Tuhan macam tak adil pula dengan aku. Itu tanda tak baik. Jadi apa yang berlaku pada Ustaz Abid Liu ni, macam kita sepatutnya kita kena support lah. Betul. Pasal itu benda baik kan? Kalau Ustaz Abid Liu tak buat, kita boleh buat ke? Betul. Simple je lah bro. Kan? Pada saya ada orang kata kesian Ustaz Abid Liu. Ni pendapat saya, kesian Ustaz. Saya langsung tak kesian dia bang. Bila orang kutuk-kutuk dia, saya langsung tak kesian kat dia. Sebab dia dah buat benda baik. Kenapa kita nak kesian kat dia? Dia dah buat satu amalan yang cukup baik. Yang saya kesian, macam cakap, hati orang ni. Kesiannya, kau dah tak buat apa. Kau kutuk lagi orang tengah buat benda baik. Betul. Saya kesian orang yang tengah kutuk ni. Kan? Tapi kalau Ustaz Abid Liu kata buat benda tak betul, kau pergi berbetulkan lah. Kau pergi beli barang, kau pergi hantar dekat orang susah. Yes. Kau tak payah buat apa yang kau rasa tak kena yang dia buat. Contoh dia post IG. Tapi pada saya, dia post IG untuk membangkitkan lagi semangat orang dan untuk mengklarifikan orang yang bagi duit kat dia dan dia hantar dekat siapa-siapa yang sepatutnya dia bagi. Itu ada bukti. So orang yang bagi pun rasa macam itu hasil duit aku, Ustaz dah sampaikan.
Yes. Betul, Right? betul, betul. Cuma basuh minda otak tu. Dia ikhlas tak ikhlas ni bukan kita. Bukan kita. Kita tak tahu. Betul? Kita tak tahu. Yang Kan? terima Allah kan benda ni kan. Mm-mm. Tapi kita tengok Ustaz Abiliu makin okey, makin tenang, insya-Allah. Apa yang dia buat tu saya rasa ialah dia orang belajar agama kot. Takkan dia nak buat nak menunjuk-nunjuk kan. Takkan dia nak buat main-main. Saya rasa dia dah membuka satu perasaan supaya kita pun perlu buat benda ni ya. Yalah. Kita pun sedar macam ada lagi orang susah. Kan? Now kita pun rasa kesian. Dan apa yang dia buat dia post itu. Ustaz Abiliu dia post yang akak yang naik kursi roda tu. Yes. Bang, menangis saya bang. Bang, saya menangis sumpah. Saya ada DM Ustaz Abiliu tapi dia tak reply lagi. Saya pun tak tahu macam mana nak berhubung dengan dia. Nantilah kalau ada rezeki ada Allah izinkan nanti mungkin berhubunglah kita. Dan lagi satu Zan, kalau Abiliu tak buat macam itu, kita pun tak tahu wujud orang-orang yang susah macam gini tau. Betul. Yang duduk bawah jambatan kan. Yang tidur dalam rumah yang penuh dengan sampah sarap. Kita tak tahu. So, bila kita tengok tu, ada punya orang susah macam ni kan. Orang macam gitu bang. Tak sampai bulan puasa dia orang dah berpuasa bang. Abang tak sedih bang. Tu lagi Abiliu dah sampaikan makanan kat dia orang, lagi kita nak kutuk. Betul lah dia. Kan? Kalau tak ada orang macam Abiliu yang tak sampai makanan kat situ, janganlah kutuk. Kita nak turun kutuk-kutuk macam tak lah bang. Betul. Kan? So janganlah. Tolonglah support doa cukup. Doa cukup. Kalau kita tak dapat kirim duit pun, kirim doa pun cukup. Betul. Dia satu lagi Zan, dia manusia ni dia ada watak masing-masing tau kat dunia. And Abiliu dengan watak dia lah. Dia bawa lah dia punya karakter, dia punya jalan cerita dia, cara dia menyampaikan benda-benda baik dengan cara Abiliu. Betul. Kan kalau kita tengok macam Zizan, dengan cara Zizan lah. Alhamdulillah. Cara melawak, cara apa semua. Tapi dalam cara melawak tu ada benda yang awak bagi. InsyaAllah. Ada benda yang awak share kan. Macam itu lah. Sama dengan macam penyanyi juga. So ada penyanyi, mungkin dia menyampaikan melalui lagu. Betul. Kan dia macam itu. Betul. Masing-masing punya peranan lah. Masing-masing punya peranan. Yelah. Niat kita lah macam Rhoma Irama bang kan. Betul. Rhoma Irama banyak lagu-lagu dia buat kita insaf tu. Mula-mula dengan melodi macam layan. Bila dengar lirik, oh my god. Yes. Kisah dalam judi kan. Salah seorang lah. Gila judi kan. Betul. Soalnya ramai je. Rhoma Irama minat ke? Layan jugalah. Layan. Baik je. Layan juga. Soalnya ramai je. Bukan Rhoma Irama je ramai. M. Nasir. M. Nasir. Antara mungkin tinggal orang faham tak faham je lah dengan lirik lagu dia. Ramli Sarip, Jamal Abdillah. Yes. Siapa lagi lah? Ramai. Lepas tu yang lain Robani Raihan tu semua memang confirm dah tu. So lagu-lagu abang pun banyak. Saya perasan. Okey lah. Yelah, mesti abang ada niatnya. Mesti abang ada niat nak hantar benda baiknya. Takkan nak buat kosong-kosong bang kan. Yelah, kita buat je. Kita buat je lah kan. Kita buat dan kita taklah harapkan apa-apa. Betul. Kita tak adalah harap manusia nak puji kita ke, suka kita ke. Kita buat je kan. Yalah, betul. Kan? Betul. Sebab kadang-kadang takut kita buat tu kadang-kadang kita nak ikhlas, tapi bila kita rasa macam orang tak puji pun lagu aku, habis ikhlas kita. Habis. Betul. Betul. Kan? Itu kalau nak cerita bab ikhlas lah kan. Yalah. Tapi ikhlas buat banyak bang. Ikhlas banyak. Ada ikhlas, ada C-class, ada itu Mercedes. Ya. Aduh. Tapi best lagu kan, macam ni. Ada buat lagu kan? Saya bulan Ramadan ni hari tu ada offer tapi saya tolak. Saya start PKP hari tu. Izan, kita buat lah satu nak. Asal tak boleh bang? Macam gini, macam part Zizan punya rap, Zizan buat lah. Part saya, part chorus saya buat. Lepas tu kita gabung. Asal tak boleh bang? Simple je. Boleh lah, Maya. Okey, nak buat lagu pasal apa? Nak buat lagu pasal apa? Kita nak buat cerita pasal frontliners pun boleh. Kita nak buat cerita kemenangan Islam pun boleh. Kita nak buat cerita syukur pun boleh. Which is kalau kita buat syukur,
kita, mana saya merujuk pada kisah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf pernah ada kes pasal rogo punya tu kan. So dia dimasukkan di dalam penjara. Abang ingat tak kisah tu? So dia duduk dalam penjara tu, dia bersyukur. Sebab kerana Allah yang pilih dia duduk dalam tu. Maknanya dia bersyukur. Kalau Allah letak dia di mana pun, dia kata dia bersyukur. Janji Allah bahagia dengan apa yang Allah bagi tu. So apa yang saya cuba sampaikan, walaupun kita duduk begini, Malaysia raya tak ada pun, Malaysia puasa macam gini pun, Malaysia tak boleh nak beli baju raya atau apa pun, kita kena bersyukur. Sebab ini adalah permintaan Allah dan ini izin Allah. Itu je. Yes. Faham. Maksudnya nak ceritakan kita ni kena redha lah dalam apa jadi lah. Kan? Betul. Kalau izin Allah, kita syukur. Maknanya kalau kata musibah pun itu rezeki juga. Yes. Okey, dengan apa yang Tuhan dah jadikan apa semua, kita kena syukur. Kita kena terima lah. Kita kena terima lah. Okey. Kena terima. Okey, dah ada lah. Apa lagu? Lagu kita cari sekejap lah benda ni bang. Kalau nak buat sekejap lah. Abang dengan management mana sekarang? Meeting kat sini. Spontan. Nak rap ke apa? Nak buat sekarang ke? Buat sekarang? Biar betul bang. Boleh, melodi buat sekarang lah. Okey, abang try buat melodi tengok. Okey, melodi Okey. Ini saya punya melodi lah. Awak punya rap saya tak pandai. Rap saya tak pandai. Kita cubalah bang. Okey. Okey. Dahsyat buat lagu terus lah. Sekejap. Tak lambai. Saya macam buat kat ni. Tak, kita kena jual melodi kat orang dulu. Jadi kalau orang kata melodi ni okey lah, nanti kita susun muzik. Bagi play. Okey. Bang. Kita lagu bersyukur tu lagu raya bang. Macam melodi raya je. Okey tu. Kahwin je bunyi dia. Terus melekat melodi. Datang. Melekat Melekat. Ingat melodi tadi. Ingat. Datang bang melodi tu. Cari mainnya je. Bawa sikit. Maksudnya rendah lagi? Rendah sikit. Rendah sikit tadi A minor. Da. Kan? Ingat melodi melekat Okey. Tapi macam mana nak rap? Laju. Okey. Tak, lepas tu baru masuk rap. Masuk chorus dulu. Ni verse lah, dia panggil verse. Dia 3 chord ni je. Dia A, F, G, A balik. Okey. Okey, masuk rap. Wah.
Dewa. Senang je bang. Kuat dia bang. Okay, masuk rap. Laju bang. Laju. Payah bang rap ni. Ya. Macam mana nak rap? Macam mana nak rap lagu tu? Susah bang. Susah. Ya. Oh, kena rap macam gitu lah. Dia kena rap bunyi macam gitu lah. Style ke? Style juga bang. Tapi jenuh lah kalau AJL final. Kalau kena bulan puasa, kena minum air lah bang. Oh, dah AJL dah AJL lah. Final dah ni. Oi, jauh tu. Jauh. Ha. Baik. Kita boleh simpan benda ni. Ha. Tapi macam lagu kisah nak kahwin tak dapat pun okey juga. Nak kahwin tak dapat. Tak dapat. Rancang kahwin tahun ni. Datang pula si COVID-19. Baik. Kan? Rancang kahwin tahun ni. Kau lagu komedi lah, lagu komedi joget lah. Pun boleh juga tu. Macam gitu. Hari ni makan apa bang? Buka puasa bang? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi, tak ada plan lagi. Tak ada plan lagi. Tak tahu tadi lah apa. Sahur. Abang sahur tak pagi tadi? Ada. Makan Sahur nasi lah. kan? Makan nasi Saya lah. sahur ni pagi tadi. First day saya sahur. Best gila. Lepas sahur tidur balik lah bang kan? Biasa lah. Lepas sahur tidur balik lah. Tidur sekejap lah. Kena tidur. Okay kot Okay. Macam itu lah. Abang dengan Dali dia kontak ke? Ada. Habis Dali kat Singapura sekarang. Itulah dia. Itu mak dia meninggal. Abang sedih bang kan? Yalah. Sama lah. Kalau buat lagu dengan Dali pun macam itu juga. On the spot? Macam ni jugalah. Kira kalau duduk-duduk tu, kira kalau dapat spontan lah kan. Biasanya dia akan minta melodi lah. Buat melodi ni, melodi okey. Nanti WhatsApp kat dia melodi. Nanti dia masukkan dia punya rap dia. Gabung lah. Macam itu je. Tapi dia memang macam itu. Dia senang. Saya pernah dulu lepak dengan dia. Borak-borak semua benda. Duduk kat studio pasang lagu terus dia rap. Saya pun rap semua benda. Saya pun, gila betul mamak ni. Tapi dia power lah. Dia otak lah bang. Tak lawan lah. So kalau abang buat lagu dengan production mana? Dengan management sendiri ke apa? Sendiri je. Sekarang tak ada ni. Sekarang sendiri. Sekarang tak ada management. Semua abang sendiri lah. Studio semua benda? Sendiri. Studio semua? Studio kita sewa je. Arrangement music? Semua kawan-kawan kita semua. Maknanya buat sendiri semua lah. Tinggal buat sendiri. Yes. Saya juga macam itu kan. Siapkan melodi apa semua dengan lirik. Lepas tu pergi studio. Kita susun lah sama-sama. Macam saya tak nak bening. Saya pergi dekat Alif ke, kat Joe ke. Buat kasih music kan. Kasih beat semua. Dekat Malik semua benda. Lain beat. Lepas tu baru lah pergi rekod. Macam gitu ke. Ya. Saya lagi nak berlakon, lagi nak tu. Ada few benda kan. So kadang-kadang tak sempat nak fikir bang. So bagi lagu dengar dah sesuai terus ligan. Tapi buat macam ni lagi fun sebenarnya. Dan kita lagi puas kan. Kita buat daripada awal kan. Betul. Sebab kalau ada melodi sendiri tu lagi best lah. Tapi lain lah kalau kita memang tak ada melodi apa semua, kita harapkan komposer bagi kita lagu, tu lain lah kan. Tapi kalau kita buat semua, lain. Memang. Melodi kita, lirik kita, nak susun muzik pun kita, kendak kita. Kan, mana kita pula nyanyi apa semua kan. So lain, pergi dia lain lah. Betul. Kan. So lepas tu kalau jadi macam mana lagu abang tu? Orang jauh. Orang Arab. Orang Arab balik Arab kan. Tu abang buat sendiri ke? Bang. Itu asli kisah apa bang?
Mana lagu tu Sahabat Dalam Tubuh tu, tajuk dia. Dia cerita pasal dalam diri kita ni ada sahabat kita yang kita selalu lupa. Siapa tu? Siapa tu? Diri kita yang akan balik besok. Korim lah. Ada orang kata Corin tu jin yang kembar kita tu. Tak. Diri kita yang akan balik besok. Ruh. Orang kata roh lah. Oh. Habis kenapa orang Arab? Itu lirik tu ikut pantun. Orang Arab balik Arab berjubah labur tu, itu pembayang pantun. Teman jauh jangan harap, carilah sahabat dalam tubuh. Itu dia punya jawapan pada pantun tu lah. So tak payah fikir jauh-jauh. Benda duduk dengan kita dah. Yes, carilah sahabat di dalam diri itu. Sebab sahabat kita dulu dia dah janji dengan Tuhan. Dia kata, ya Allah, besok kalau aku dah masuk dalam jasad, kemudian besok aku akan balik dalam keadaan bersih macam mana kau ciptakan aku. Kan. So tapi kebanyakan sahabat kita ni dia dah masuk dalam jasad, dia dah lupa. Habis. Dia dah tengok kemewahan dunia, kecantikan dunia ni semua, dia lupa. Kan. Lepas tu bila dia nak balik, dia dalam keadaan tak bersedia, itu yang menggelupur tu. Itu yang orang kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang, dia balik dengan tenang lah. Sebab dia dah berjanji dengan Tuhan dia yang menciptakan dia akan balik dalam keadaan suci macam mana Tuhan diciptakan pada awalnya. Macam itu Mawi. Dia dah cakap dalam lagu. Kalau orang tak rukai lagu ni tak tahu bang. Betul kan? Orang mendengar nak berhibur je. Tapi ramai orang kata Corin. Tengok pada pemahaman masing-masing lah. Yelah, betul. Tapi kalau tuan lagu dah cakap macam gitu, maknanya bukan Corin lah. Bukan Corin. Kalau tuan lagu dah cakap yang tu, betul lah tu. Betul. Tapi tu yang dekat dunia ni nak kena cari tu. Sahabat dalam diri kita tu, kita kena kenal dululah sekarang ni. Yes. Bila dah kenal dia, dah kenal dia, baru sedap kan layan dia kan. Baru sedap tengok dunia ni. Ini semua ujian. Duit ni tak ada apa punya. Kereta ni sebenarnya tak ada apalah. Ni Tuhan bagi pinjam sekejap. Adakah jadi macam tu lah? Betul. Saya setuju lah. Tak ada lain pula. Baik lah. Bila abang buka mulut itu lain macam lah. Ini saya dengar ni lain macam lah. Ini yang saya nak dengar ni. Bang. Saya kena pergi hantar makanan dulu. Dia dah 3.15. Ibu saya masak. Saya kena hantar makanan few tempat dulu. Nanti abang DM nombor telefon kita roger-roger bang. Okay. Boleh bang Bang, thank you very much untuk live bersama saya hari ni. Appreciate so much. Thank you invite. Okay bro. Alright. Assalamualaikum bang. Okay bye. Waalaikumsalam.